Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Dalam video ini, Cikgu akan bincangkan cara penyelesaian soalan kertas 2 bahagian A SEM, iaitu markah untuk soalan ini adalah sebanyak 6 markah. Soalan ini adalah daripada tajuk differentiation ataupun pembezaan, melibatkan subtopik approximate value ataupun small changes ataupun perubahan yang kecil. Bagaimana kita akan gunakan asas yang dipelajari di bawah perkara approximate value ataupun perubahan kecil dalam menjawab soalan yang diberikan. Sebelum kita teruskan, cuba kita ingatkan balik hubungan yang mengaitkan di bawah tajuk small changes ataupun approximate value. Kalau murid-murid masih ingat, dalam satu video cikgu ada bincangkan, iaitu apabila Y itu mengalami satu perubahan menjadi delta Y dan X itu mengalami satu perubahan yang kecil, delta X, maka delta Y over delta X ataupun nisbah di antara perubahan delta yang perubahan kecil di antara Y dengan X ini adalah lebih kurang sama, approximately lebih kurang sama dengan dy over dx. Ini adalah yang kita pelajari ataupun murid-murid pelajari di bawah perubahan kecil ataupun approximate value. Bagaimana kita akan gunakan asas ini dalam menjawab soalan? Di sini sebelum kita teruskan, cuba kita baca apakah kandungan soalan. Kita bacakan ya. Given that adalah diberikan Y sama dengan X kuasa 1/3. Diberikan Y adalah X bersama X kuasa 1/3. Pertama, show that, buktikan bahawa ataupun tunjukkan bahawa, iaitu delta Y sama dengan delta X dibahagikan dengan 3 darab punca kuasa 3 X kuasa 2. Ini adalah cube root 3 darab cube root ataupun punca kuasa 3 X kuasa 2. Pertama, daripada Y yang diberikan, iaitu Y sama dengan X 1/3, indeks untuk X, kita akan gunakan ini dan small changes, pengetahuan berkenaan dengan perubahan kecil. Bagaimana kita akan gunakan untuk menghasilkan yang ini? Seterusnya, selepas kita dah buktikan ataupun tunjukkan delta Y sama dengan delta X, delta X per 3 darab punca kuasa 3 X kuasa 2 ataupun 3 darab cube root X kuasa 2. Selepas kita dah buktikan, seterusnya find the approximate value. Seterusnya tentukan nilai nilai hampiran approximate value, iaitu cube root untuk cube root ataupun punca kuasa 3 7,99. Bagaimana kita akan dapatkan nilai ini? Berapakah nilai? Bukan daripada kalkulator, tetapi daripada hubungan ini. Jelas? Sekarang bagaimana kita akan selesaikan soalan? Perhatikan markah yang diperuntukkan untuk soalan ini adalah sebanyak 6 markah. Semestinya penyelesaian soalan ini perlukan satu langkah kerja yang panjang, iaitu pertama, kita kena buktikan yang ini. Selepas kita dah buktikan ini, kita akan gunakan ini untuk menjawab ataupun mencari nilai bagi soal nilai yang diberikan. Pertama kita nak buktikan di sini. Masih ingat tak murid-murid dalam satu video cikgu terangkan first derivative? Masih ingat tak first derivative? Kita akan gunakan yang itu. Bagaimana kita akan gunakan yang dipelajari
Okey, di bawah first derivative itu, bagaimana kita akan dapatkan dy dx dengan menggunakan first derivative itu untuk menghasilkan ataupun buktikan yang ini. Jelas? Okey, masih ingat tak dalam satu video cikgu ada terangkan bagaimana nak dapatkan dy dx daripada menggunakan first derivative. Jelas? Itu yang kita akan gunakan untuk membuktikan yang pertama ini. Okey, kita mulakan ya cara penyelesaian. Cikgu nak buktikan yang ini dahulu. Okey? Okey, kita teruskan. Okey. Diberikan bahawa y adalah x 1/3. Okey, sebelum kita teruskan, murid-murid perlu perlu mengambil ataupun perlu melakukan sesuatu supaya langkah kerja itu biar lebih mudah. Kita tak nak susahkan diri untuk menyelesaikan dalam bentuk asal yang diberikan. Apa yang cikgu cuba terangkan di sini, perhatikan di sini dalam yang diberikan y sama dengan x, kuasa itu ialah 1/3. So, untuk memudahkan penyelesaian, kita perlu ambil satu tindakan supaya tidak menyusahkan penyelesaian. Itu adalah tindakan awal. Bukan kita terus lakukan penyelesaian. Setiap penyelesaian itu perlu kita cuba gunakan bentuk-bentuk yang mudah. So, sebelum cikgu teruskan untuk membuktikan ini, apa yang cikgu nak lakukan ialah cikgu akan ubah bentuk yang pendapat cikgu adalah rumit. Untuk pendapat cikgu, guna bentuk ini untuk bukti ini adalah rumit. Cikgu nak bentuk yang biasa digunakan dalam differentiation. Cikgu nak bentuk yang biasa digunakan dalam differentiation, iaitu y sama dengan axn. Cikgu nak bentuk ini. So, inilah bentuk yang banyak contoh semuanya adalah melibatkan ini dan biasa dengan bentuk ini. So, apa yang cikgu nak lakukan ialah kalau cikgu tengok bentuk ini agak rumit, mungkin menyusahkan sebab ada 1/3 ini. So, untuk memudahkan penyelesaian, cikgu nak tukar bentuk ini ke bentuk ini. Jelas? Okey, perhatikan di sini bagaimana cikgu tukarkan. Okey, apabila cikgu pindahkan 1/3 ke sebelah sini. So, yang ini sudah menjadi y kuasa 3 sama dengan x. Okey, perhatikan yang cikgu maksudkan. Yang kita biasa belajar ialah y sama dengan x kuasa 3. Tetapi, di sini, jika cikgu nak tengok dalam bentuk ini, yang 1/3 ini cikgu pindahkan ke sini. So, kita nampak sebagai x sama dengan y kuasa 3. Jelas? So, sekarang itu yang cikgu maksudkan. Kita perlu ambil satu tindakan yang wajar supaya apabila kita mulakan penyelesaian itu tidak menyusahkan. Jelas? So, di sini cikgu gunakan apa yang belajar supaya memudahkan penyelesaian. So, cikgu pindahkan 1/3 ke sebelah kiri. Cikgu dapat x sama dengan y kuasa 3. Jelas? Okey. Sekarang kita akan gunakan yang ini sebagai x sama dengan y kuasa 3. Jelas? So, di sini di bawah first derivative itu, apabila x mengalami satu perubahan kecil. Apabila x mengalami satu perubahan kecil iaitu delta x, maka y juga akan mengalami satu perubahan kecil iaitu delta y. Maka x sudah menjadi x tambah delta x dan y sudah tukar menjadi y tambah delta y. Jelas? Okey, apabila kita lakukan satu perubahan kecil ke atas x ini sudah menjadi, perhatikan ya, x tambah delta x sama dengan
Apabila X mengalami satu perubahan kecil, maka Y pun juga mengalami satu perubahan kecil, yaitu Y sudah menjadi Y tambah delta Y kuasa 3. Jelas? Oke. Sekarang perhatikan. Jelas ya? Oke, cikgu padamkan yang ini. Oke, kita teruskan. Oke, sekarang yang ini pula. Oke, di sini. Nah, sebab itu cikgu kata, kalau cikgu kekalkan ini 1/3, bagaimana kita nak lakukan pengembangan di sini? Nah, sebab itu daripada mula lagi, cikgu ambil tindakan yang wajar supaya ya langkah-langkah seterusnya boleh memudahkan penyelesaian. Jika cikgu tak ambil tindakan tadi, iaitu bawa 1/3 ke sebelah kiri menjadi kuasa 3, cikgu kalau masih kekalkan 1/3, bagaimana kita nak buat differentiation ke atas ini dengan menggunakan first derivative? Jelas? Sebab itu cikgu dari awal lagi, ya, ini semua adalah daripada pengalaman. Ini semua cikgu belajar daripada pengalaman. Bagaimana pengalaman ini diperolehi? Dengan membuat banyak jenis soalan. Perlu. Bukan kita belajar satu lepas itu berpuas hati. Tidak. Kita perlu perbanyakkan latihan supaya bila kita buat banyak contoh soalan, kita dapat belajar satu-satu benda yang baru berkaitan dengan soalan berkenaan. Jelas? Okey. So sekarang, ya, di sini dengan tindakan yang cikgu ambil itu, ya, di sini masih cikgu boleh lakukan pengembangan. Diperlukan di sini. Diperlukan walaupun kuasa 3, kita perlukan pengembangan. Terpaksa kita lakukan pengembangan. So di sini sebelum cikgu teruskan nak bukti yang ini, cikgu nak lakukan pengembangan untuk Y tambah delta Y kuasa 3. Kita perlukan masa di sini, okey? So perhatikan di sini Y tambah delta Y kuasa 3 adalah Y tambah delta Y kuasa 2 darab dengan Y tambah delta Y. Ini mengambil masa. Okey, ini dah tahu kan? So yang ini adalah Y kuasa 2. Okey, tambah 2Y delta Y. Perhatikan ya. Okey, so yang ini adalah delta Y kuasa 2. Okey, ini adalah pengembangan ini. Okey, kemudian kita kembangkan dengan Y tambah delta Y. Okey, panjang ya, kita kata panjang. Okey, sekarang kita darabkan dengan ini pula. Okey, Y kuasa 2 darab Y. So menjadi Y kuasa 3. Jelas? Okey, kemudian cikgu darabkan yang ini dengan yang ini pula, yaitu tambah Y kuasa 2 delta Y. Jelas? Okey, yang ini sudah. Okey, kita sudah. Okey, sekarang yang ini pula. Okey, dengan yang ini. Okey, 2Y delta Y darab dengan Y. So jadi 2Y kuasa 2 delta Y. Jelas? Okey, kemudian yang ini dengan yang ini pula. 2Y delta Y darab dengan delta Y. So tambah 2Y delta Y kuasa 2. Jelas? Okey, ini sudah. Okey, kita padamkan ini. Okey, perlu berhati-hati ya. Okey, kemudian yang terakhir pula. Okey, perhatikan di sini, ya, adalah tambah Y delta Y kuasa 2. Dan akhir sekali ialah tambah delta Y kuasa 3. Okey, perhatikan cikgu dah kembangkan. Okey, so sekarang cikgu dah kembangkan, iaitu Y tambah delta Y kuasa 3. Perhatikan di sini. Di sini terpaksa kita lakukan sebab kita gunakan first derivative. Terpaksa kita lakukan. Okey, sekarang perhatikan, bolehkah dipermudahkan dengan gabungkan? Ya, yaitu sebutan-sebutan yang serupa like this. Okey, perhatikan ya. Okey, Y kuasa 3, tadi Y kuasa 3. So ini sama dengan Y kuasa 3. Okey, Y kuasa 2 delta X. Ada tak? Y kuasa 2 delta X. Ya, Y kuasa 2 delta X. Ada tak? Y kuasa 2 tak ada. So maksud di sini yang ini. Okey, so yang ini perhatikan adalah sama dengan Y kuasa 3. Okey, Y kuasa 2 delta X tambah 2Y kuasa 2 delta X adalah 3Y kuasa 2 tambah 2 nya delta Y. Jelas?
Oke. Kita dah ringkaskan dua sebutan dari satu sebutan. Oke, sekarang perhatikan 2y delta y square, y delta y square. So yang ini sebutan serupa. So di sini kita ada 2y tambah y jadi 3y delta y square tambah dengan delta y cube. Oke, sekarang perhatikan selepas cikgu ambil yang ini yaitu kuasa 3, cikgu kembangkan. Oke, perhatikan proses pengembangan. Jelas? Oke, sekarang cikgu padamkan yang ini ataupun yang ini dulu. Oke, kita ambil selepas pengembangan yaitu apabila cikgu kembangkan, cikgu dapat y kuasa 3 tambah 3y kuasa 2 delta y tambah 3y delta y kuasa 2 tambah delta y kuasa 3. Oke, so sekarang perhatikan yang ini adalah hasil pengembangan. Jelas? Itu padamkan yang ini. Oke, so cikgu kembangkan yang ini. Perhatikan ini sama dengan cikgu keluarkan yang ini. Perhatikan ya, yaitu x tambah delta x. Jelas? Oke, so sekarang x tambah delta x yaitu y tambah delta y kuasa 3. Oke, cikgu dah kembangkan semua. Boleh? Ada masalah? Oke, sekarang kita teruskan ya. Oke, perhatikan sekarang x ini sama dengan berapa? X sebab semua dalam sebutan. Perhatikan semuanya adalah dalam semuanya adalah y. Oke, x ini cikgu perlu tukarkan kepada sebutan y. So di sini x ialah y kuasa 3. So y kuasa 3 tambah delta x sama dengan y kuasa 3 tambah 3y kuasa 2 delta y. Cikgu dah kata terlalu panjang dan banyak sebutan-sebutan. Perhatikan, perlu berjaga-jaga. Mesti ambil masa, perlu jaga-jaga sebab tersilap dan gagal. Okey, pastikan. So di sini cikgu dah salin yang ini. Okey, cikgu dah salin ini tambah 3y delta y square tambah delta y cube. Okey, perhatikan di sini ya. Cikgu pindahkan yang ini. Yang ini sudah jadi kosong. So di sini kita dapati delta x adalah 3y kuasa 2 delta y tambah 3y delta y kuasa 2 delta y kuasa 3. Jelas? Okey, sekarang kita buat ini adalah apa yang kita buat ini adalah untuk menentukan nisbah delta y over delta x. Kita nak tentukan delta y over delta x. Okey, tapi di sini cikgu pilih delta x di atas. Cikgu letakkan x di atas y kemudian. Jelas? So sekarang untuk ini keseluruhan ini perlu cikgu bahagikan dengan delta y. Jelas? So cikgu perlukan yang ini. Tapi matlamat sebenarnya adalah delta y over delta x. Sebelum cikgu nak peroleh ini, mengikut keadaan, cikgu hanya boleh tentukan yang ini dulu. Boleh? Okey. So di sini apabila cikgu bahagikan dengan delta y, yang ini sudah menjadi delta x bahagi dengan delta y sama dengan 3y kuasa 2 delta y bahagi dengan delta y. Okey, tambah dengan 3y delta y square bahagi dengan delta y tambah dengan delta y kuasa 3 bahagi dengan delta y. Jelas? Okey, sekarang cikgu matikan ini. Okey, kuasa 2. Okey, tinggal delta y. Okey, 1 kuasa 3 sudah menjadi kuasa 2. Bolehkah? Ada masalah? Okey, sekarang disebabkan kekurangan ruang, cikgu padamkan yang di atas ya. Cikgu pindahkan ini ke atas. Jelas? Okey, sekarang cikgu padamkan yang ini. Okey. Okey, sekarang cikgu pindahkan yaitu delta x over delta y sama dengan dah
Okey, ringkaskan 3y kuasa 2. Okey, tambah 3y delta y dan ringkaskan kuasa 2 kuasa 1 tambah delta y kuasa 2 kuasa 3 kita dah ringkaskan. Jelas? Okey, salin. Cikgu salin selepas permudakan, cikgu salin selepas permudakan, cikgu salin selepas permudakan. Okey? Okey, sekarang kita padam yang ini dulu. Okey, sekarang perhatikan apa yang kita perlukan, kita dah perolehi. Dalam first derivative, tujuannya ialah untuk menentukan dy dx. Tujuannya ialah menentukan dy dx dengan menggunakan first derivative. Jelas tak? So di situ apabila kita ada belajar bahawa first derivative adalah diberitahu bahawa dy over dx, apabila dx ini menghampiri kosong. Apabila dx ini menghampiri kosong, ini adalah sama dengan delta y over dy over dx. Jelas? Cikgu ulang balik. Okey. Di bawah first derivative, kita dah hasilkan nisbah dia. Iaitu nisbah di antara delta x over delta y, tapi tujuan kita ialah dy over dx. Tapi yang kita ada sekarang ialah delta x over delta y. Tujuan kita nak cari ini ialah dari bawah first derivative adalah diberitahu bahawa iaitu delta y apabila kita apabila kita dah peroleh ini, selepas kita dah peroleh ini, tujuan kita peroleh ini ialah untuk dapatkan dy over dx. Bila mana delta y over delta x ini menjadi dy dx? Apabila delta x ini menghampiri kosong. Apabila limit delta x ini di sini, apabila delta x ini menghampiri kosong, yang ini adalah sama dengan dy over dx. Jelas? Tapi di sini adalah delta y. Faham tak? So di sini ini asas yang kita belajar. Tetapi mengikut kehendak soalan, situasinya kita perlu sebalik. So di sini untuk dapatkan dy dx daripada sini, maka delta y limitnya delta y adalah menghampiri kosong. Apabila delta y menghampiri kosong, perhatikan yang ini sama dengan kosong, yang ini sama dengan kosong. Jelas? So maksud di sini delta x over delta y adalah sama dengan kosong sama dengan 3y kuasa 3. Jelas? Y kuasa 2. Jelas tak? Kita dapat ini. Boleh? So sekarang kita dapati delta x over delta y ialah 3y kuasa 2. Jelas? Okey. Sekarang perhatikan, kita akan buktikan yang ini sekarang. Kita nak buktikan yang ini. Boleh? Okey. Sekarang, cikgu padamkan ini semua. So daripada sini kita dapati delta x adalah 3y kuasa 2 delta y. Cikgu pindahkan ke atas. Boleh? Okey. Seterusnya. Okey, kita bawa ke sini. So sini delta x bahagi dengan 3y kuasa 2 sama dengan delta y. Ataupun delta y sama dengan delta x bahagi dengan 3y kuasa 2. Jelas? Boleh? So sekarang perhatikan di sini. Perhatikan di sini, yaitu delta y sama dengan delta x bahagi dengan 3y kuasa 2. Okey? Sekarang perhatikan. Y kuasa 2. Yang y adalah y adalah x 1/3. Jelas? So adalah sama dengan delta y sama dengan delta x bahagi dengan 3
Okey, perhatikan di sini y adalah x. Okey, 1/3 kuasa 2. Okey, jelas? Boleh? So adalah sama dengan delta y sama dengan delta x bahagi dengan 3x. Apabila kita darab ini dapat 2/3. Boleh? Ada masalah? Okey. Sekarang perhatikan cikgu dah delta y sama dengan delta x bahagi dengan 3x 2/3. Tetapi kita nak bentuk root pula dalam bentuk punca. Kita nak dalam bentuk punca. Jelas? Okey. Kita teruskan ya. Okey. Sekarang cikgu nak tuliskan ini dalam bentuk punca pula. Okey. Okey, kita padamkan yang ini. Okey, sekarang sebelum cikgu teruskan, okey, masih ingat tak murid-murid di bawah indeks n over n? Masih ingat tak ini? Dalam bentuk indeks. Apabila indeks ini kita tulis dalam bentuk root ataupun dalam bentuk punca. Apabila bentuk indeks ini kita tulis dalam bentuk punca ataupun root, ya. Okey, ini adalah punca. Okey, a dalam n di sini dan n di sini. Jelas? Ini semasa murid-murid belajar semasa mendengar rendah. Okey, indeks dituliskan dalam bentuk root. Okey, kalau anda masih ingat lagi, perhatikan di sini iaitu 3. Cikgu ambil 3. Okey, cikgu tak nak 3. Okey, cikgu ambil x 2/3. Jelas? Yang ini adalah 3 di sini, x di sini kuasa 2. Okey, perhatikan bentuk ini. Perhatikan bentuk ini. Jelas? Faham? So sekarang apa yang cikgu tulis, cikgu dah sebenarnya sudah perolehi bentuknya. Cikgu dah dapat jawapannya. Cikgu dah buktikan. Cikgu dah tunjukkan. Yang penting kita nak tulis dalam bentuk ini, itu sahaja. So untuk tulis daripada bentuk ini ke bentuk ini, cikgu ingatkan balik asas dia. Cikgu ingatkan balik asas dia. Jelas? Okey, sekarang kita gunakan asas ini. Cikgu dah ingatkan asas. So maka dari sini yang ini perhatikannya iaitu delta y. Okey, delta y sama dengan delta x. Okey, delta x bahagi dengan 3x 2/3 adalah delta x. Okey, 3. Okey. Okey, 3 di sini ya. Okey. So 3 darab 3, di sini 3. Okey, so 3 darab. Okey, ini adalah punca kuasa 3 ataupun cube root. Ya, cikgu bawa 3 dan 2, tinggal adalah x kuasa 2. Okey, perhatikan sekarang. Okey, iaitu delta. Okey, sekarang perhatikan daripada sini. Okey, cikgu dah bawa iaitu delta y sama dengan delta x bahagi 3 darab punca kuasa 3 ataupun cube root x kuasa 2. Okey, perhatikan di sini. Okey, delta y sama dengan delta x bahagi dengan 3 darab cube root ataupun punca kuasa 3 x. Okey, jelas? Okey, bahagian pertama cikgu dah terangkan. Okey, so sekarang perhatikan apa yang kita belajar semasa di sekolah. Asas itu cikgu kekalkan. Cikgu tak keluar. Cikgu kekalkan asas dia, itu first priority. Mendapatkan dy dx daripada first priority. Cikgu tak keluar. Cikgu masih gunakan. Tetapi cikgu daripada pengalaman yang cikgu ada, iaitu dengan membuat lebih banyak latihan daripada latihan-latihan itu, apa yang cikgu pelajari, cikgu gunakan dalam situasi yang diperlukan. Di sini kita perlu ambil langkah-langkah. Ini adalah langkah-langkah persendirian, iaitu anda sendiri perlu tentukan
Apakah langkah tambahan yang sesuai supaya penyelesaian itu lebih mudah, bukan bentuk-bentuk yang menyusahkan. So ini adalah nasihat cikgu. So jika anda nak berjaya menjawab soalan-soalan dalam kertas 2, bahagian A maupun bahagian B, anda perlukan banyak pengalaman menyelesaikan soalan melibatkan satu-satu tajuk. Sekarang cikgu dah buktikan, cikgu dah tunjukkan. Baru bahagian pertama 3 markah, baru sampai 3 markah. Kita nak lagi 3 markah sebab markah anak. Baru kita dapat 3 markah. Kita perlukan 3 markah lagi. So 3 markah lagi ialah bagaimana kita akan gunakan yang kita belajar, iaitu yang ini. Bagaimana kita akan gunakan untuk mencari nilai di sini. Itu dia. Jelas? Kita teruskan ya. So bahagian pertama kita dah selesai. Sekarang cikgu nak teruskan bahagian iaitu menentukan nilai. So apabila cikgu nak menentukan, cikgu perlu kaitkan apa yang kita belajar. Soalan sekarang adalah cube root ataupun punca kuasa 3 7,99. Ini soalannya, berapa nilai? Tapi tak guna kalkulator. Tak apa, kita guna kalkulator, lepas itu tengok betul tak jawapan kita nanti. Kita ambil dulu. So kita ada 7,99, sorry. 7,99. Kuasa, punca kuasa ya. So 1/3. So kita dapati, so kalkulator menunjukkan jawapan ialah 1,999. Yang round up value. Yang the round up value. Sekarang ini adalah jawapan daripada kalkulator. Kita tak nak jawapan daripada kalkulator, tak. Tapi cikgu nak buktikan, di akhir penyelesaian ini jawapan dia. So cikgu dah gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Tapi langkah kerja ke arah ini kita perlu tunjukkan dengan menggunakan yang ini. Jelas? Bagaimana kita akan gunakan? So sekarang, di sini kita ada Y dengan X. So apabila X mengalami perubahan kecil, iaitu delta X, maka Y akan jadi delta Y. Jelas? So untuk menentukan nilai delta Y perubahan, katakan delta X, perubahan X ini diberikan. Untuk menentukan perubahan pada delta Y ini adalah sama dengan delta X nilai yang diberikan ini dibahagikan dengan 3 darab punca kuasa 3 ataupun cube root X kuasa 2. Kita gunakan yang ini, kita akan gunakan yang ini. Apabila kita boleh selepas kita tentukan yang ini, kita boleh. Jelas? Sekarang perhatikan bagaimana. So sekarang cikgu ambil X sebagai 8. Cikgu ambil X sebagai 8. Mengapa cikgu ambil X sebagai 8? Iaitu satu nilai yang hampir dengan nilai ini. Kita perlukan satu nombor bulat yang hampir dengan 7,99, iaitu nilai yang diberikan. Kita ambil yang terlalu dekat. So dari sini, sekiranya cikgu ambil X ini sebagai 8, iaitu nilai asal, nilai asal, disebabkan perubahan. So maksudnya sekarang, perubahan kecil sekarang ini ialah, iaitu daripada 8, yang ini 8 turun menjadi 7,99. Jelas? So maksudnya perubahan pada delta ini adalah, atau perubahan kecil ini ialah negatif 0,01. Bagaimana? 8 tolak. So 8 tolak 7,99. So kita dapat 0,01. Mengapa negatif? Sebab nilai asal adalah 8, nilainya sudah kurang. So untuk menunjukkan pengurangan, perubahan pengurangan,
kita gunakan negatif. So sekarang kita dapati nilai asal X adalah 8 sudah dikurangkan menjadi 7,99. So apabila 8 ini turun ataupun kurang menjadi 7,99, perubahan pada X adalah negatif 0,01. Maka kita perlu tentukan apakah perubahan pada Y pula, yaitu delta X kita dah ada 3 darab punca kuasa 3 ataupun cube root X kuasa 2. Perhatikan di sini. Cikgu dah buktikan ya. So sekarang kita perlu tentukan nilai ini pula. X berapa? Kita ada 8. So X adalah 8 di sini. So kita ada X di sini adalah 8. So kita ada 8. So sama dengan sama dengan delta X yaitu negatif 0,01 bahagi dengan 3 darab punca kuasa 3 ataupun cube root 8 kuasa 2. Jelas? Sekarang kita tentukan pula, yaitu 3 8 kuasa 2 adalah sama dengan yaitu 8 2/3. Anda nak guna kalkulator boleh juga. So yang ini adalah 2 kuasa 3, cikgu tukarkan kepada indeks 2/3. So bahagi, so dapat 2 kuasa 2 sama dengan 4. So maksud nilai di sini iaitu nilai nilai ini boleh gunakan, Anda boleh gunakan kalkulator, so cikgu tak perlu gunakan, so cikgu gunakan asas dia. So didapati nilai di sini adalah 4, yaitu nilai ini adalah 4. So di sini cikgu darab dapat berapa? So adalah sama dengan kita dapat negatif 0,01 dibahagikan dengan 3 darab 4. Jelas? Sebab dia sudah kita tunjukkan nilainya adalah 4, so 3 darab 4 ataupun negatif 0,01 bahagi dengan 12. So ini adalah nilai untuk delta Y. Jelas? Sekarang kita dah tentukan nilai untuk delta Y. Soalan kata berapa nilai ini? Nilai ini maksudnya berapakah nilai Y sebenarnya? Apabila X asalnya 8 menjadi 7,99, berapakah nilai Y baru sekarang? So sekarang untuk menentukan nilai Y, so kita dapati X semua so sekarang yang cikgu pindahkan di sini. So delta X adalah negatif 0,01. Padam ini semua. Perhatikan sekarang. So dari sini kita dapati bahawa delta Y adalah negatif 0,01 bahagi dengan 12. Sekarang kita nak tentukan pula nilai Y. So Y baru, Y new ataupun baru adalah yang asal. Tambah dengan delta Y. Untuk mendapatkan Y baru ini, yang lama tambah dengan nilai ini. So sekarang kita dapat tambah dengan nilai ini. So sekarang kita perlu tentukan nilai asal Y. Nilai asal Y. So nilai asal Y hanya diperolehi daripada nilai asal X. Apakah nilai asal X? 8. Jelas? So sekarang apabila X 8, Y berapa? Jelas? So di sini perhatikan Y adalah X 1/3. Y sama dengan 1/3. So di sini X adalah 8 1/3, yaitu perhatikan, yaitu 2 kuasa 3. 8 adalah 2 kuasa 3, yang boleh menggunakan kalkulator. So didarabkan dengan 3, so kita dapati Y adalah 2. Maksud di sini apabila nilai X asalnya adalah 8,
nilai Y adalah 2. Okey, jelas? Faham? Okey, sekarang kita dapati okey, yang ini adalah 2. Cikgu dah tunjukkan cara penyelesaiannya. Okey. So sekarang kita tambah dengan negatif 0.01 bahagi dengan 12. Okay, cuba kita tengok berapa nilai di sini. Okey. So adalah so kita ada kurungan 0.01 bahagi dengan 12. So kita ada so kita lepas itu kita ada 2 tolak. So 2 tolak answer kita dapat 1.99166 dan seterusnya. Ini adalah nilai dia. Nilai dia. Jika cikgu round up ini adalah sama dengan lebih kurang sama dengan 1.9992. Cikgu ambil yang ini ya. Round up value. So perhatikan sekarang jawapan yang ditulis. Jelas? So sekarang didapati nilai baru ataupun nilai untuk ini adalah yang ini yang cikgu carikan. Cikgu gunakan asas differentiation. Asas differentiation iaitu bahagian perubahan kecil, small changes ataupun approximate value. Pengetahuan di situ cikgu gunakan untuk menentukan nilai bagi punca kuasa 3 7.99, iaitu menggunakan kalkulator tadi ialah 1.9992. Cikgu tak nak guna kalkulator, tapi soalan minta gunakan asas yang dipelajari daripada differentiation ataupun pembezaan di bawah tajuk approximate value. Cikgu dah kaitkan tadi. Bagaimana cikgu gunakan yang dipelajari sehingga kita perolehi, iaitu perubahan ini nilai asal, perubahan yang berlaku ke atas X. Disebabkan perubahan ini, perhatikan ini adalah perubahan ke atas Y, delta Y. Lepas tu kita dapatkan nilai baru, maksud nilai ini ini sebenarnya yang ini So sebenarnya yang ini adalah 37.99. Ini sebenarnya adalah sama dengan tambah kita dapat 1.99916 seterusnya. Cikgu ambil nilai round up value. Cikgu dapati nilainya adalah 1.9992, 1.9992. Jelas? So ini adalah 3 lagi markah. Perhatikan sekarang bagaimana markah 6 untuk satu soalan kertas 2 bahagian A, soalan wajib mesti dijawab. So jika anda nak jawab soalan ini, iaitu soalan daripada differentiation ataupun pembezaan melibatkan 6 markah. Tengok betapa ataupun pengetahuan yang perlu mesti ada pada seorang murid nak dapatkan 6 markah. Jelas? So cikgu ambil contoh ini untuk kongsi dengan murid-murid bagaimana menggunakan yang dipelajari di bawah tajuk differentiation, iaitu bahagian approximate value dan juga first derivative itu dari peringkat pertama untuk buktikan ini. Cikgu gunakan untuk mencari nilai, iaitu untuk punca kuasa 3 ataupun cube root 7.99. Cikgu gunakan kalkulator. Ini jawapan kalkulator, tetapi soalan minta jangan guna kalkulator, guna asas yang dipelajari di bawah tajuk differentiation, iaitu berkenaan dengan approximate value. Cikgu gunakan pengetahuan itu dan cikgu perolehi nilai ini tanpa menggunakan kalkulator ialah 1.9992, iaitu nilai adalah sama. So di sini cikgu dah buktikan bagaimana kalau anda betul-betul bersedia mengetahui satu-satu tajuk
ada masalah nak menjawab soalan, ya mungkin masa yang diambil itu agak panjang. Okey? So cikgu harap ya apa yang cikgu kongsi, cara penyelesaian soalan kertas 2 bahagian A melibatkan tajuk differentiation ini akan membantu murid-murid mempelajari cara penyelesaian. Okey, so cikgu nasihat pilih banyak soalan, buat contoh-contoh soalan supaya anda lebih mahir. Sekiranya anda berpuas hati dengan apa yang cikgu terangkan, cara penyelesaian, seperti biasa berikan thumbs bagi cikgu, likes bagi cikgu. Tolong kongsi video-video cikgu dengan rakan-rakan anda seperti biasa. Okey, pastikan tekan bell button, okey, butang loceng untuk dapat notifikasi daripada YouTube. Okey, seperti biasa di hujung setiap video. Okey, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Okey, bye-bye. Terima kasih.